Belum lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun pada hari ini saya terlewat sikit kerana di rumah ada tetamu, dan lepas tu bagi uruskan anak-anak pula. Jadi itu semua tidak mematahkan semangat kita untuk kita ulang kaji ataupun kita membaca kitab daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan diri saya terutamanya untuk kita istiqamah dan ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajian ini, supaya kita ini tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi sesiapa yang baru masuk, dan sebenarnya kita dah sampai kepada minggu yang ke 10, kalau tak silap saya, ke 10. Okey, jadi alhamdulillah Allah panjangkan umur kita untuk kita ambil manfaat daripada karangan para ulama ini. Jadi kita tak nak buang masa, walaupun masa singkat malam ni, kita ambil masa sikit lah untuk kita untuk kita untuk kita ulang kaji sedikit lah. Mohon yang siapa tengah share tu siapa yang tengah share, Allahu Akbar. Okey, baik. Okay, terima kasih. Baik, jadi kita telah sampai pada kata ulama, iaitu qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-qayyum. Al-qayyum, kita ulang sikit. Al-qayyum ad-daim. Al-qayyum ad-daim maknanya tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada yang lain. Sedikit pencerahan berkenaan dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum ini adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dahulunya kita selalu membicarakan Al-Qayyum ini dengan makna Allah berdiri dengan sendiri. Jadi kalau boleh kita jangan gunakan perkataan itu, sebab dia akan mewahamkan, waham ni apa, akan mengelirukan orang. Nanti orang akan kata Allah ni boleh berdiri. Subhanallahal azim. Jadi perkataan yang paling tepat untuk kita bagi tahu bahawa Al-Qayyum ni adalah Allah tidak berhajat dengan sesuatu pun. Ini menafikan pendapat Wahabiyah Mujassimah. Siapa dia Wahabiyah ni? Yang diketuai oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, pelopor bagi Wahabi, dan dia menghidupkan semula akidah Ibnu Taimiyah, yang mana akidah Ibnu Taimiyah ataupun iman Ibnu Taimiyah, dia ini memfizikalkan Allah Ta'ala dan menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Sebab itu dalam
dalam terjemahan Ibn Taymiyah dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka dia menterjemahkan Allah Subhanahu Wa Taala duduk bersemayam. Duduk bersemayam di atas arasy. Duduk bersemayam di atas arasy. Ini telah mengelirukan akidah umat Islam. Kalau sebab saya baru ni berbalah juga dengan puak-puak Wahabi ni, dia kata bila kita sebut bahawa Allah tidak duduk bersemayam di atas arasy, mustahil bagi Allah Ta'ala ini duduk seperti manusia duduk di atas arasy. Dahlah duduk, lepas tu bertanggung ataupun menempel pula pada makhluk Allah yang paling besar, namanya arasy. Mustahil Allah menempel ataupun Allah memerlukan makhluk. Sedangkan yang kita belajar adalah Allah ini tidak berhajat kepada makhluk. Jadi bila kita katakan itu kepada mereka, baru ni je mereka akan balas balik kepada kita apa dia? Ustaz, takkan Ustaz tak percaya dengan ayat Allah? Allah dah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang sebut aku bersemayam di atas arasy. Jadi macam mana kita nak jawab? Sebenarnya ulama kita dia tidak mengambil pada zahir ayat. Maknanya dia tak ambil sebiji makna ayat tersebut. Tetapi ulama dia takwil, dia menggunakan kaedah takwil. Takwil ni apa? Memasukkan memasukkan makna istawa itu dengan makna yang selayak kebesaran Allah Ta'ala. Sebab istawa, contoh istawa dia bukan makna hanya duduk, tetapi dalam bahasa Arab dia ada 15 makna. Dan salah satu daripada 15 makna itu adalah Allah menguasai makhluknya yang bernama arasy. Makna istawa itu adalah istaula, iaitu Allah menguasai makhluk dia yang bernama arasy. Itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Ada pun makna-makna yang lain. Istawa ni juga orang Arab dia guna perkataan istawa itu dengan makna memasak. Jadi memasak tak layak bagi Allah Ta'ala. Duduk tak layak bagi Allah Ta'ala. Sekarang ni tuan-tuan duduk di rumah masing-masing. Duduk di rumah masing-masing atas kerusi, ada yang bersila, ada yang duduk di meja makan. Duduk ini adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Mustahil Allah bersifat dengan sama dengan makhluk. Subhanallahal-azim. Ini kufur tuan-tuan. Siapa yang berpegang kepada akidah itu boleh jatuh iman dia, boleh rosak iman dia. Kita kena jaga-jaga. Jadi Al-Qayyum yang saya highlightkan sini dengan makna apa? Allah tidak berhajat kepada makhluk. Okey, Ad-Daim, tidak berhajat sesuatu. Ad-Daim, yang kekal abadi. Tidak ada zat yang kekal melainkan Allah sahaja. Okey. Al-Khaliq, ini nama Allah. Al-Khaliq adalah pencipta. Al-Makhluk, yang dicipta. Kita ni yang dicipta. Sebab itu kita dipanggil makhluk. Kita ini yang dicipta, bukan pencipta. Dah tu Ustaz, kan ada manusia yang cerdik, dia buat daripada batang pokok, daripada batang pokok kayu tu menjadi sebuah kerusi, menjadi sebuah meja kayu. Itu bukan mencipta. Tak, kita mengolah apa yang telah Allah sediakan. Pencipta ataupun mencipta, perkataan ini layak hanya bagi Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Khaliq, iaitu yang maha mencipta? Tuan-tuan ingat sampai mati. Bukan saya nak cakap kurang ajar dengan tuan-tuan. Tak. Makna saya berpegang dengan makna ini sampai akhir hayat kita. Maknanya apa? Al-Khaliq, yang maha mencipta, iaitu Allah mampu mencipta daripada tiada kepada ada. Allah mampu mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada.
Yang kita buat meja, yang kita buat kerusi daripada batang kayu, itu Allah dah sediakan untuk kita. Bukan kita mencipta daripada tiada kepada ada, tak. Kita hanya mengolah sahaja. Itu pun Allah bagi kudrat dekat kita. Maknanya Allah bagi tenaga kat kita. Kalau kita terlantar, tak mampu juga untuk kita buat. Okey? Jadi makna di sini, Al-Khaliq, yang maha mencipta adalah Allah maha mencipta Allah maha mencipta sesuatu yang sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan Allah mampu mematikan yang dah ada ini, dan Allah mampu mematikannya. Dan Allah mampu hidupkan semula. Inilah perjalanan kita. Kita asal tak ada, kita tak kenal dunia. Allah tiupkan, gabunglah, minta maaf, bergabunglah air mani mak dan ayah kita, dan kita masuk ke dalam alam rahim dan diperintahkan ke atas malaikat untuk apabila menjelang 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Bukan asal-asalnya kita terus ada roh, tak. Bila menjelang saja 4 bulan kandungan ibu kita, masa tu kita masih dalam kandungan, maka barulah Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh masuk ke dalam jasad kita. Kemudian barulah ditulis 4 amalan seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis 40 Arba'in. Jadi itu maknanya kita tak ada, tak kenal. Barulah Allah wujudkan. Barulah Allah wujudkan ni maknanya kita dah melalui proses alam rahim. Barulah dengan takdir Allah, dengan ilmu Allah yang azali, Allah wujudkan kita di dunia. Asalnya kita tak ada pun, tak kenal dunia tu apa. Tapi dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah wujudkan kita di muka bumi. Tengok. Kalau kita ambil batang kayu, pokok, itu memang Allah dah sediakan. Yang kita buat ni, kita hanya olah saja apa yang Allah dah sediakan. Minyak, bukan orang yang engineer yang korek dalam laut tu, dia yang cipta minyak, tak. Allah dah sediakan galian minyak tu. Cuma mereka usaha je, pasang paip semua, keluarlah minyak dan menjadi manfaat kepada manusia. Semua itu yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi makna Khaliq, yang maha mencipta, Allah mampu menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Kita lah, makhluk lah semua. Dan Allah, sebab itu kita panggil Allah ni Al-Khaliq, seperti yang saya bolkan pada skrin tu. Al-Khaliq maknanya Allah yang maha mencipta. Ini menafikan golongan-golongan sesat, berkata bahawa Allah ni ada keturunan. Bila kita sebut Al-Khaliq, tidak ada siapa-siapa pun yang mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak lahir daripada kandungan ibu Allah, tak. Sebab Allah tidak ada mak ayah, Allah tidak berjantina. Allah tidak ada keturunan. Yang ada jantina, yang ada ibu ayah, yang ada keturunan, itu semua adalah sifat makhluk. Kerana makhluk berhajat. Kenapa kita kata makhluk ini berhajat? Kerana apabila, contoh paling senang, apabila kita ketika itu bayi, tidak ada kemampuan kita untuk pakai seluar sendiri. Kita sendiri tak ada kemampuan untuk suap nasi dalam mulut kita. Kita tidak ada kemampuan waktu kita bayi untuk suap botol susu dalam mulut kita. Semuanya kita memerlukan pertolongan daripada mak ayah kita. Maknanya dari segi kewujudan kita pun menunjukkan kita ni sangat lemah. Allah tidak memerlukan siapa-siapa untuk bantu je. Tetapi kenapa Allah cipta malaikat? Malaikat itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ada pertanyaan di dalam Facebook. Boleh tak Ustaz jelaskan mengenai perjanjian manusia roh
dengan Allah berdasarkan surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Nanti saya tengok balik dalam surah Al-A'raf tu. Okey. Kita habiskan ni dulu sikit insya-Allah. Baik, Ar-Razzaq. Okey, Ar-Razzaq ini adalah yang memberi rezeki. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki melainkan Allah hanya Allah saja yang memberi rezeki. Rezeki ni banyak tuan-tuan, jangan fikir rezeki yang kita makan. Rezeki kita dapat kesihatan pun nikmat Allah Taala. Kenyang bukan asal daripada nasi. Kenyang bukan asal, sifat kenyang itu bukan asal bila kita rasa kenyang itu bukan datang daripada makanan. Kenyang itu bukan datang daripada apa yang isteri kita masak. Kenyang itu bukan asal daripada ibu kita masak. Tetapi kenyang itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang cipta kenyang tu. Buktinya apa? Ada tak hari ni orang yang dah makan 2 pinggan nasi, kejap lagi dia makan lagi, dia tak kenyang? Ada. Itu buktinya bahawa makanan bukanlah mencipta musabbab. Maknanya, makanan itu bukan mencipta natijah sebab. Apa makna natijah sebab? Dah pening. Okey. Sebab kita kenyang, okey, tengok tuan-tuan, sebab kita kenyang adalah Allah berikan makanan kepada kita. Kita makan nasi tu. Kenyang, sebab kenyang adalah nasi. Tetapi bukanlah nasi itu yang mencipta sifat kenyang tu. Okey, jelas tak? Jelas. Tolong komen kalau jelas. Kalau tak jelas, saya ulang balik. Sekali lagi saya ulang. Asbab Allah nak bagi hamba-Nya kenyang adalah dengan Allah cipta makanan. Tetapi bukanlah makanan itu yang mencipta kenyang kita. Okey, siapa tak jelas? Siapa tak jelas? Jangan malu. Contoh lain. Ubat merupakan sebab untuk kita sihat. Itu yang pertama. Macam tadilah, kes tadi. Ubat adalah sebab untuk kita sihat. Sebab itu kita selalu cakap dekat anak kita, jomlah ayah bawa pergi klinik. Kejap lagi doktor cek, doktor tahulah nak bagi ubat apa, insya-Allah kamu sihat. Ubat adalah sebab kepada kita sihat. Tetapi sihat itu bukanlah datang daripada ubat. Dia hanya sebab je. Sebab ubat ni hanya sebab je. Kerana apa? Kerana sebab dia tidak memberi manfaat apa-apa pun. Dia bukan mencipta kenyang, dia bukan mencipta sihat. Yang beri sihat adalah Allah Subhanahu Taala. Yang beri kenyang adalah Allah Subhanahu Taala. Yang beri lapar datang daripada Allah Taala. Okey, kita kena faham di situ. Jelas tak? Tolong komen. Kita takut. Okey, kita takut. Kita takut antara kita tak ada yang faham. Jadi kita kena bagi tahu bahawa okey, di Facebook alhamdulillah faham. Okey. Di Google Meet, okey. Jadi kita nak bagi tahu bahawa sebab dia tidak menciptakan apa-apa. Dia tidak menciptakan manfaat dan mudarat kepada kita. Tetapi kita kena usaha. Usaha itulah yang kita cari sebab tu. Usaha dia macam mana? Sebab kita cari sebab. Kita cari kepada apa? Kita cari ubat untuk jadi sihat. Secara akalnya kita faham bahawa ubat ni boleh bagi sihat. Tetapi kita kena yakin bukanlah ubat yang beri sihat. Jadi yang beri sihat itu adalah Allah Subhanahu Taala. Macam vaksin. Vaksin kadang-kadang ada orang kata, alah cucuk vaksin pun sekarang meningkat juga 21,000 tiap-tiap hari. Tetapi adakah kita usaha untuk jadi lebih baik? Asalnya negara dah sediakan vaksin, menteri kita ataupun pemimpin kita dah sediakan vaksin, tetapi kita tak nak usaha kepada kebaikan, maka mungkin dengan kita tidak mengambil vaksin itu, mungkin lagi cepat virus nak kena kepada kita. Tetapi kalau kita ambil vaksin, mungkin sama ada dengan takdir Allah Ta'ala, sama ada dia akan kena tapi sipi-sipi je. Mungkin dia dapat demam 2 hari macam tu saja, lepas tu kebah, ataupun dia tak kena langsung. Tu. Jelas? Jadi vaksin, kita yakin kita pergi cucuk vaksin,
Jangan kata orang yang anti vaksin ni janganlah kata pula, dia ni tak percaya dengan Allah Taala ni. Percaya dengan vaksin. Bukan. Itu usaha kita. Usaha kita untuk menambah kebaikan. Dan Allah tak marah pun. Kalau macam tu, kalau kita kata orang yang percaya kepada vaksin itu yang menyembuhkan, itu syirik, maknanya kita pergi jumpa doktor pun syirik. Kenapa kita tak nak minta ke Allah terus? Sebab itulah Allah ciptakan akal fikiran. Jadi Ar-Razzaq, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah Maha memberi rezeki kepada semua manusia, sama ada dia kafir ataupun dia tidak kafir, semua Allah bagi. Allah kan Maha memberi rezeki, semua Allah bagi. Kalau tuan-tuan tengok ranking orang terkaya di dunia, jarang-jarang ada orang Islam yang duduk di tangga teratas. Ada, bukan saya menafikan. Jarang-jarang orang yang ada duduk di ranking teratas orang Islam. Ada, mungkin nombor 11, tapi jarang ada orang Islam yang duduk ranking teratas. Jadi bermakna di dunia ni Allah bagi sama rata. Allah bagi semua rezeki kepada sama ada dia kafir ataupun Islam. Tetapi itu semua rahmat Allah Ta'ala. Tetapi rahmat Allah Ta'ala ini dia kekal sehingga yaumul akhirah, pada hari kiamat, hanya untuk orang Islam. Adapun rahmat Allah, adapun untuk orang kafir, maka rahmat Allah itu, bantuan Allah Ta'ala itu, pemberian rezeki Allah Ta'ala itu terhenti hanya di dunia. Di akhirat orang kafir tetap kena azab. Seperti mana Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Allah kata dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab, wal musyrikin, yang syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik ni nanti kita akan sampai. Syirik ni bukan pergi seseorang tu hanya pergi sembah berhala. Kita, kalau seseorang tu dia kata apa? Dia tak nak solat, tapi dia tak nak solat, tak apa dah. Tapi dia tambah pula perkataan, dia kata, aku tak yakin solat ni wajib. Maka kufur, tuan-tuan. Jangan main-main. Apa saja orang yang menafikan hukum Allah, dia boleh terjatuh ke dalam kekufuran. Contoh macam sister in Islam di Malaysia. Mereka kononnya, contoh ni keluar sikit nak bagi tahu tuan-tuan, tak apa. Nak bagi tahu, kononnya mereka ini memperjuangkan hak manusia. Siti Kasim, kita kena sebut supaya jadi iktibar kepada kita. Contoh Siti Kasim, dia siap, dia kata apa, biarlah orang Islam nak minum arak, itu hak kemanusiaan pada dia. Subhanallah azim. Di situ ada kata-kata kufur yang telah dinyatakan bahawa dia, umpama dia mengatakan bahawa halal bagi orang Islam untuk minum arak, sedangkan dalam Al-Quran Allah kata apa, jelas bahawa arak itu haram. Tapi dia kata itu terpulanglah hak dia nak minum. Semakna perkataan yang dia katakan itu, maknanya sama seperti aku halalkan bagi siapa-siapa nak minum arak, bagi orang Islam terpulang. Subhanallah azim, boleh jatuh kufur. Tak perlu dia buat tatu salib ke, tak perlu dia pergi sembah berhala. Dia menafikan apa yang Allah halalkan, dan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan apa yang Allah haramkan dia menghalalkan, maka jatuh kufur dia. Saya bukan nak tuduh orang kufur, tetapi kita belajar tentang tanda-tanda kufur, untuk mengelakkan diri kita daripada jatuh kepada kekufuran. Okey, kita laju sikit, habiskan ni. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah kepada makhluk-makhluknya. Contoh untuk manusia, pengetahuan Allah, Allah tahu zahir kita, fizikal kita, dan Allah tahu batin kita.
Sebab itu mengumpat belakang, mengumpat dalam hati, kutuk siapa-siapa, ejek siapa-siapa, Allah tahu. Sebab itu orang Islam, kan kita sekarang ni tentang kita tentang membahaskan tentang syahadah sebenarnya. Yang tentang sifat-sifat Allah yang kita sedang bincang ni semuanya termasuk dalam syahadah. Sebab itu orang yang bukan Islam nak masuk Islam, bila mana dia nak masuk Islam, wajib dua perkara yang berlaku ke atas dia ketika mengucap. Yang pertama, dia kena mengucap dengan lisan, dengan lidah dia. Yang kedua, dia kena yakin dengan hati. Tapi dalam hati kita tak tahulah. Kadang-kadang mungkin orang tu boleh menipu kan. Dia duduk depan kita, Ustaz, saya nak masuk Islam. Jadi kita tengok pada zahir dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey? Secara zahir, bila kita dengar dia mengucap, kita katakan dia Islam. Yang dalam ni siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menipu, bermakna dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dalam iman bukan sekadar perbuatan zahir saja kita kena buat, tetapi kena yakin di dalam hati. Rosak salah satu daripada rukun iman ini, rukun syahadah ini, maka rosak segala-gala iman kita. Sebab tu jangan main-main tuan, tuan-tuan, dalam bab iman ini, kalau kita katakan, kalau seseorang tu dia katakan Allah ni tak wujud sebab tak nampak, boleh jatuh kufur. Aku tak percaya, na'udzubillah min zalik, aku tak percaya Allah ni boleh buat sesuatu. Ataupun dia kata aku tak percaya pun azab kubur, seperti mana golongan sesat Mu'tazilah, dia tak percaya azab kubur. Azab kubur ni macam hayalan je, tak rasa sakit pun. Jangan main-main. Lagi satu saya nak pesan untuk diri saya dan semua, jangan sesekali kita katakan bahawa macam ni. Kita katakan bahawa alah tak apa, kan kita dah ustaz-ustaz banyak bagi tahu orang Islam ni walaupun dia buat dosa, nanti bila habis azab dalam neraka, Allah akan pindahkan juga dia dalam syurga. Jadi perkataan dia tu adalah untuk membolehkan dia buat maksiat, maka boleh jatuh kufur. Dia umpama perkataan dia itu umpama dia memain-mainkan dengan azab Allah SWT. Sedangkan kita faham azab Allah ni sangat pedih. Okey. Jadi Allah tahu apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang telah berlaku. Kematian Rasulullah ataupun kewafatan Rasulullah, Allah dah tahu, Rasulullah tak tahu. Jadi macam mana Ustaz? Ada benda-benda yang Rasulullah tahu. Contohnya macam tanda-tanda kiamat. Rasulullah tahu apabila diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada baginda melalui wahyu. Itu saja ilmu yang Rasulullah ada. Apa sahaja yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya kepada Rasulullah, itulah ilmu Rasulullah. Adapun yang masih tersembunyi, yang masih disimpan dalam pengetahuan Allah Ta'ala, Rasulullah tidak tahu. Antaranya apa? Kematian Rasulullah. Rasulullah tak tahu bila baginda akan wafat. Dan Rasulullah tidak tahu bila berlakunya kiamat. Cuma yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah melalui wahyunya adalah tanda-tanda kiamat. Sebab itu kita belajar tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat besar ada 10. Tanda-tanda kiamat kecil banyak. Itu semua yang Allah telah beritahukan kepada Rasulullah. Itu saja. Sekadar itu saja ilmunya. Adapun yang tidak diberitahu oleh Allah SWT kepada Rasulullah, maka Rasulullah tak tahu. Okey. Kita kena intikal tu. Okey, Al-Qadir, yang maha kuasa. Qudrah Allah Ta'ala. Sifat qudrah Allah Ta'ala. Okey, Allah maha berkuasa, apa saja yang dia nak berkuasa nak berlaku, dia mampu buat. Dan kekuasaan Allah ini tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Sebab itu kita katakan tadi, Allah tidak berhajat kepada siapa-siapa.
Jadi kalau kita faham kekuasaan Allah SWT ini tidak berhajat kepada siapa-siapa, mana mungkin golongan Wahabi, golongan sesat ini mengatakan bahawa Allah duduk di langit. Allah duduk di atas aras. Aras dengan langit kan makhluk Allah Ta'ala. Mustahil Allah berhajat kepada makhluk. Okey. Ni kita bincang tentang diri kita pula. Okey, kita letak tepi tentang perbincangan sifat Allah. Okey, tuan-tuan duduk selalu atas apa? Atas kerusi. Okey, kerusi ni makhluk ke apa? Haiwan ke apa? Makhluk lah. Haiwan pun makhluk. Makhluk Allah Ta'ala. Kita makhluk. Kerusi pun makhluk. Maka makhluk ni kenapa dia perlukan kerusi? Kerana dia memang berhajat kepada benda lain. Jadi makhluk ini dia mempunyai sifat yang lemah yang perlu kepada benda lain untuk menyokong dia dalam hidup. Bagi orang yang sakit lutut, kan? Kita yang sakit pinggang tak mampu untuk duduk kat bawah lama-lama. Jadi kita perlukan sokongan daripada yang lain untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada makhluk. Sebab itu kita katakan bahawa kalaulah di dunia ini tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar. Kerana Allah tidak berhajat kepada ibadah hambanya. Dan tu kenapa Allah cipta ibadah kepada hambanya? Allah mencipta garisan ataupun garis panduan. Garis panduan tu syariat lah. Solat, puasa semua tu. Allah membina, Allah mensyariatkan seluruh syariat itu untuk memuliakan dan untuk menyelamatkan kita ni daripada diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Allah bagi akal. Jadi orang yang cerdik dia akan fikir syariat Allah, kita buat syariat Allah akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Fa'alul lima yurid, yang terakhir kat dalam perenggan ni, iaitu Allah Maha melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Bila kita, sebab itu haram bagi kita bila kita katakan bahawa Allah ini zalim. Bila kita tanya kenapa kamu cakap Allah tu zalim? Sebab Allah, lepas tu dia bagi tahu jawapan kita, kepada kita. Sebab Allah masukkan manusia semua dalam neraka. Kita kena ingat, ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam neraka bukanlah menunjukkan Allah itu bersifat zalim. Bukan. Tetapi dia menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Ta'ala. Tuan-tuan ada kereta kan? Okey, kereta kancil katalah. Kereta kancil ni dia tak ada keluaran dah. Kalau Proton Saga tu dia ada generasi dia. Ada dulu-dulu mula-mula zaman Mahathir, Proton Saga dia tu ada set mirror sebelah saja. Sampailah sekarang Proton Saga dah berbanyak pattern. Okey, katalah tuan-tuan beli kereta kancil. Okey, dan milik tuan-tuan. Pada geran pun itu nama tuan-tuan. Okey. Jadi datang orang lain, dia kata aku nak cat kereta hang ni. Kita pasti kita akan kata mana boleh ni aku punya, aku nak buat apa pun ikut suka hati lah kan. Ataupun kita tengah-tengah repair, dia tegur kita, tak cantik lah kereta hang buat ni. Pasti kita akan kata ini aku punya, aku suka hati lah, aku nak bagi dia bunyi exhaust tu meletup ke tak meletup ke, nak bunyi biasa standard ke, nak bagi cantik ke, nak bagi turbo ke, ikut suka hati aku sebab dia hak aku. Begitulah umpamanya, nak bagi kefahaman. Bukan nak samakan Allah dengan makhluk, tak, nak bagi kefahaman. Begitulah kita ini tidak mempunyai apa-apa kerana kita ini hak Allah. Bila kita tahu kita ni Allah yang punya, bermakna kita kena fikir bahawa Allah berhak melakukan apa saja kepada kita. Kalaulah kita buat dosa, Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka.
itu bukan menunjukkan kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contoh nak bagi kefahaman lagi. Bukan nak samakan Allah dengan makhluk, kita nak luaskan lagi fahaman kita. Contoh cikgu, ramai kat dalam ni semua cikgu-cikgu. Ada yang cikgu saya, ada yang guru besar saya, ada yang guru penolong kanan saya yang pernah saya bekerja dengan mereka ni. Jadi sahabat saya pun ada yang guru. Jadi cikgu bila dia kata, okey, murid-murid semua hantar buku sekarang. Cikgu dah bagi kamu kerja seminggu yang lepas. Jadi tak ada seorang pun yang boleh cakap bahawa saya tak siap cikgu, saya tak bawa buku cikgu. Sebab cikgu dah bagi kan, cikgu dah ingatkan kamu tiap-tiap hari kan, bawa hari ni cikgu nak kumpul semua buku. Datang pula ataupun kita cek tak cukup. Murid ada 30 orang, hanya ada 28 buah buku saja. Cek punya ada 2 orang nama, seorang nama Abu, seorang nama Ali. Tak hantar buku. Ali, Abu mana? Mana buku? Dia kata tak bawa. Kenapa tak bawa? Tak siap. Kenapa tak siap? Balik kampung. Macam-macam alasan kan. Jadi cikgu berhak. Tapi sekarang tak ada lah kan. Tak boleh lah sekarang. Ni maknanya cikgu berhak untuk menasihati dia. Cikgu berhak untuk merotan dia. Cikgu berhak untuk memperingatkan dia supaya tidak melakukan perkara tersebut sekali lagi. Maknanya di sekolah kawalan itu di bawah jagaan cikgu. Begitulah keadaannya. Ini nak luaskan kefahaman. Bukan saya menyamakan kekuasaan Allah itu sama dengan kekuasaan cikgu. Tak. Nak bagi kefahaman yang lebih jelas. Begitulah keadaan kita ini. Kita tidak mempunyai apa-apa kerana kita akan pulang ke negeri yang abadi. Di situlah akan ditimbang amalan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan matan yang terakhir. Fa'alul lima yurid. Maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Saya nak habiskan yang ni je. Ni. Ni dalil Al-Quran dan hadis ni dalil hadis. Ulama pengarang ini dia mengambil dalil hadis. Kata pengarang, masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala perkara yang dikehendaki oleh Allah pada azali. Tu. Tuan-tuan kena highlight ni. Pasti akan terjadi, dan segala perkara yang dikehendaki oleh yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azali pasti tidak akan berlaku. Apa saja yang berlaku kepada kita itu semua kehendak Allah Subhanahu taala. Dan kehendak Allah tidak akan mengikut kehendak hamba-hambanya. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kadang-kadang apa yang kita nak tapi tak dapat. Maknanya bila tak dapat, itu bukanlah Allah berkehendak ke atas apa yang kita nak. Okey, boleh? Lagi sekali. Semua yang berlaku kepada kita di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, semua apa yang kita nak, kalau tidak berlaku yang kita nak itu, bermakna itu bukan kehendak Allah Ta'ala. Makna di sini, apa sahaja perkara yang tidak yang tidak Allah berkehendak ianya berlaku, maka dia tidak akan berlaku. Contoh, Allah berkehendak ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berkehendak, silap. Allah tidak berkehendak, Allah tak nak benda tu terjadi. Tu bahasa mudahnya. Allah tak nak benda tu terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allah tak berkehendak langsung. Nabi, para anbiya ni, para rasul, seluruh para nabi-nabi dan seluruh para rasul ini jatuh kepada mereka ni, ataupun Allah Allah tak nak langsung semua para nabi dan para rasul ini melakukan kekufuran. Dan memang terbukti kehendak Allah Ta'ala itu pasti akan terjadi. Bila mana Allah kata Allah tak berkehendak langsung, semua para nabi ini kufur. Maka seluruh para nabi dan rasul tak kufur. Malah mereka ini tergolong dalam golongan yang maksum, yang terhindar daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
denyutan jantung yang mengepam darah kita ke seluruh badan, itu kehendak Allah Ta'ala. Tuan-tuan makan, ambil makanan, suap kat mulut, itu kehendak Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan tangan kita. Cuba tuan-tuan tengok kawan-kawan kita yang lumpuh ataupun ahli keluarga kita yang lumpuh. Dia nak makan, tapi Allah tidak berkehendak tangan dia ni nak ambil makanan tu. Maknanya, bila mana Allah tidak berkehendak ianya berlaku, maka ia tak akan berlaku. Kalau Allah berkehendak sesuatu itu berlaku di dunia, maka ia akan berlaku. Pasti. Bukan, kalau bahasa Indonesia ni, bukan omong-omong kosong. Sebab itu bila Allah kata, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah kata orang kafir dan orang yang syirik kepada Allah Ta'ala pasti akan duduk di dalam neraka Jahannam. Dan Allah kata pula, innal ladzina amanu wa amilus salihah. Allah kata, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka ini akan kekal duduk di dalam syurga selama-lamanya. Takkanlah apa yang Allah nyatakan itu Allah akan menipu. Subhanallah azim. Itu perkara mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah SWT dan apa sahaja yang telah diwahyukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bagi tahu kita sesuatu benda tersebut, kalau Allah kata golongan ini masuk syurga, dan Rasulullah pun cakap golongan ini masuk syurga, pasti golongan ini akan masuk syurga. Kalau Allah kata golongan ini dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka, dan Rasulullah melalui wahyu Allah, baginda pun cakap golongan ini masuk neraka, pasti golongan ini akan masuk neraka. Kerana apa? Kita berbalik kepada ilmu Allah. Allah dah tahu berapa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan berapa orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Mesti akan timbul dalam akal fikiran kita, Ustaz, kalau Allah dah tahu berapa orang yang masuk neraka dan berapa orang yang masuk syurga, apa guna kita buat ibadah? Kan kita belajar tadi, ibadah adalah Allah sediakan untuk kita untuk mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Untuk kita merasa merasa bahagia di dunia dan di akhirat. Itu jalan kita. Allah dah bagi panduan. Dan Allah dah bagi peringatan kepada siapa yang buat dosa, azab dia macam ni. Dan Allah juga bagi laluan, siapa yang buat amal soleh akan dapat ini. Maka sebab itu kita duduk di tengah-tengah. Allah bagi akal fikiran. Kita tengok azab Allah, neraka. Nikmat Allah, syurga. Yang mana kita nak pilih? Dan apa yang kita pilih itu juga semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu malam ni. Walaupun sikit tuan-tuan, tetapi semoga ia memberi manfaat. Bukan saya yang bagi manfaat, tak, tetapi peninggalan para ulama. Bukan saya tak ada apa-apa tuan-tuan. Tetapi saya memikirkan nasihat guru kami. Kalau jumpa sahabat-sahabat, cuba createkan satu program untuk kita sama-sama kongsi daripada manfaat yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Bukan saya tak ada apa-apa, bukan saya nak bangga-bangga malam ni ada 26 orang yang duduk dalam Google Meet, yang dalam Facebook ada dalam 8 orang tadi. Bukan saya nak bangga saya banyak ke apa, tak. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat kongsi bersama ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mana ilmu ini para ulama dapat daripada guru-guru yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih yang mengikuti program ini. Semoga Allah istiqamahkan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita dengan kefahaman agama dan semangat untuk kita bekerja dari hari ke hari, insya-Allah. Jadi ada tak persoalan? Saya rasa dah lewat sangat ni, tapi saya buka jugalah persoalan dalam kurang daripada 1 minit. Ada tak persoalan? Kalau ikut persoalan tadi di Facebook tentang Surah Al-A'raf. Kejap tuan-tuan. Surah Al-A'raf ayat 172. Saya kena tengok dulu. Sebab Al-Quran kita tak boleh terjemah ikut semacam je. Itu peringatan. Kalau kita kata kalau kita tak pernah belajar, kita
wajib katakan tak tahu. Itu amanah. Sekejap saya try cari. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina hadis 40 Imam Nawawi, memang ada ceritakan tentang bagaimana kita ini ditulis amalan kita, kita ini ditulis kita ini ditulis kita punya ajal kita, kita ini ditulis segala rezeki kita sejak azali lagi. Allah dah tentukan siap-siap dah. Terjemahan Al-A'raf ayat 172. Okey, sekejap tuan-tuan, saya nak tengok dulu. Kalau surah ini telah saya dengar daripada guru saya boleh bagi jawapan. Kalau kata tak ada, tak boleh. Sekejap tuan-tuan. Dan ketika mengambil Tuhanmu dari anak Adam dari punggung mereka, keturunan mereka, dan dia mengambil saksi pada mereka atas diri mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Wallahu alam. Saya tak pernah dengar daripada guru saya. Nanti saya sampaikan maklumat ini pada guru saya. Bagaimanakah jawapan? Mungkin dia pernah dengar daripada guru kami yang utama, Syekh Omar Kalash hafizallah taala. Tak berani. Saya tak berani. Okey. Ada tak soalan yang nak ditanya? Jelas tak? Yang di Google Meet jelas tak? Yang yang di Facebook jelas tak? Okey, semoga Allah kurniakan kita nikmat untuk kekal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Allah matikan kita di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih Abang Faizal. Dan kita takut hari ini sebab macam saya kata, saya berbalah, bukan berbalah, saya menasihatkan dia telah post sesuatu dalam TikTok. Tuan-tuan jangan jangan cakap ustaz tak main TikTok. Ustaz main TikTok juga, tapi kita nak sebarkan manfaat. Bila dia sebarkan akidah yang mana dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, kita cuba nasihat, bagi komen dekat video dia tu kan. Jadi dia pula tuduh kita ni kufur kerana tak percaya kepada ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sedangkan para ulama dalam pertama sekali, ayat Al-Quran ada dua jenis, iaitu ayat muhkamat, ayat yang memang tidak boleh diubah hukumnya. Kalau Allah kata haram arak, dan kalau Allah kata tak boleh makan khinzir, tak boleh tak boleh orang kata halal makan khinzir. Dan ada lagi satu jenis ayat Al-Quran dipanggil sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang bila kita baca kita boleh ragu-ragu. Contoh, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, sikit lagi tuan-tuan, sikit je. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, tuan-tuan boleh cari dalam surah Ar-Rahman, ayat dia, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau tuan-tuan beli tafsir, dan tafsir itu pula yang ditulis oleh golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, pasti tuan-tuan akan baca tafsiran Al-Quran itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa maknanya? Kalau ikut makna sebiji-sebiji, maknanya adalah, dan kekallah wajah Allah yang penuh mulia. Mustahil Allah ada wajah. Mana boleh kita katakan Allah ada wajah? Wajah ini hanya ada pada makhluk. Allah cipta wajah untuk makhluk. Mustahil Allah ada wajah. Itu orang yang sesat, dia ambil makna sebiji-sebiji. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia menyelamatkan kita daripada terpesong makna itu. Dan sebenarnya yang Allah nak bagi tahu kita bukanlah Allah tu ada wajah, tetapi Allah nak bagi tahu kita bahawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya apa? Dan kekallah wajah itu
ditakwilkan maknanya, digantikan maknanya dengan makna yang selayak dengan Allah Taala, iaitu apa dia? Dan kekallah kekuasaan Allah dan zatnya yang mulia. Tu. Bukan makna kekal wajah Allah macam ditafsirkan kepada manusia ada wajah. Tak. Jadi itu antaranya kan. Jadi wallahualam, saya rasa itu saja. Mohon maaf tuan-tuan, mohon maaf sangat-sangat ambil masa tuan-tuan yang agak lama dan mengambil masa permulaan tadi yang agak lama. Itu tak dapat dielakkan. Nanti saya tukarlah dalam poster tu, kita start 9.30 lah, yang fleksibel lah masanya. Jadi mohon maaf daripada saya kalau ada terkasar bahasa, dan mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Semoga bermanfaat. Dan kita baca kitab ini, kita ambil manfaat daripada para ulama, dan diri saya ni tak ada apa-apa, saya hanya kongsikan kepada tuan-tuan. Dan saya minta maaf yang dapat mesej-mesej saya buat broadcast. Saya ingatkan diri saya bila saya buat broadcast tu, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat doakan saya. Dan saya pun dah pesan kepada isteri saya, kalau saya tak ada, tolong bagi mesej ni dekat dalam mesej-mesej broadcast ni, supaya sahabat-sahabat saya yang mulia ni dapat mendoakan apabila saya tidak ada lagi nanti. Tolong maafkan saya dan halalkan kalau saya pernah terambil makanan tuan-tuan dan pernah mengenali tuan-tuan, insya-Allah. Jadi barakallahu fikum jami'an, dan kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Selamatkanlah pasangan kami ya Allah, selamatkanlah zuriat kami ya Allah daripada terpesong dengan ajaran sesat ya Allah, dan kurniakanlah kami sekeluarga dan sahabat-sahabat kami ya Allah dengan kurniaan syurga-Mu ya Allah, dan matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih yang ada di Facebook. Barakallahu fikum jami'an. Okay. Assalamualaikum.